Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah rahmat kurniaannya dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, dan alhamdulillah kita dapat sama-sama berada sekali lagi di alam maya bersama Ustaz Ruhi Syam Abidin dalam stadium online pendidikan Islam. Kaifalukum, apa khabar semua? Ustaz doakan dalam keadaan yang sihat wal afiat insya-Allah. Dah makan ke belum? Tanya Abilah. Yang belum makan bolehlah sekali lepas mengaji semua kita boleh cari makan lah. Yang dah makan alhamdulillah kenyang dah kan. Okey, jadi pada kali ini jom kita teruskan tanpa masa pelajaran 16, tajuk yang memberikan keinsafan kepada kita, tajuk yang memberikan peringatan kepada kita bahawa hidup kita sampai ke satu masa akan menjadi apa yang nak kita bincangkan ini dah, iaitu tajuknya pengurusan jenazah. Okey, jom tanpa masa jom mari kita mulakan pelajaran 16 pengurusan jenazah abang-abang kakak-kakak tingkatan 3. Okey, jom kita mulakan. Okey, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, duduk kita dalam keadaan tertib yang tenang, keadaan yang paling sampai, paling seronok, paling mudah untuk kita dapatkan ilmu. Dan jom kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah. Salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Doa pendengar hati, moga-moga dipermudahkan urusan pelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Okey, pastikan semua peralatan kita berada dalam keadaan yang sesuai untuk kita belajar. Buku teks, penting buku teks. Okey, terujukan pen, pensel, kertas kita, buku nota, buku tulis dan sebagainya. Dan jom fokus untuk pelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu ikhlaskan hati kita untuk belajar. Moga-moga mendapat ilmu kita bersama dalam bidang fiqh hari ini. Bidang fiqh, buku teks muka surat 125 hingga 135. Panjang sikit pelajaran kita pada hari ini, kerana kita nak bincangkan pelajaran 16, pengurusan jenazah tingkatan 3. Abang-abang kakak dah ready? Jom kita mulakan dengan yang pertama. Kita ada 2 unit lah untuk kali ini. Kita ada 2 unit. Okey, masuk terus lah dua-dua insya-Allah. Masuk terus unit pertama, unit kedua. Kita mulakan dulu dengan unit pertama, konsep pengurusan jenazah. Abang agak tahu jenazah tu apa? Mayat, kan, orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bila telah ada orang yang meninggal dunia, maka tanggungjawab kita untuk menguruskan mayat tersebut, ini dipanggil jenazah. Jadi kita nak tahu bagaimana konsep pengurusan jenazah. Okay, kita pergi dulu dengan yang pertama. Kita nak melihat maksud, hukum dan dalil. Itu yang pertama, kita tengok maksud, hukum menguruskan jenazah. Kita pergi dulu dengan maksud. Maksud apa ni? Menguruskan jenazah. Pengurusan jenazah tadi tu, menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Maknanya menguruskan mayat, menguruskan badan yang tiada lagi roh padanya. Tu dia nak cerita tu. Jenazah tu dipanggil tu kan, mengikut ketetapan syarak. Ada cara dia. Tak boleh pakai urus begitu saja tanpa ilmu, tanpa ketetapan syarak, pakai urus tak boleh. Kita kena ada cara sebagai orang Islam. Okey, hukum menguruskan jenazah ialah fardu kifayah. Pendek kata, orang lain buat kita tak payah ataupun kita buat orang lain tak payah, macam tu lah lebih kurang, nak senang faham. Fardu kifayah ni fardu kifayah, maknanya dalam satu kawasan itu wajib bagi semua untuk melakukannya. Namun begitu, jika ada sebahagian yang telah melakukannya, maka yang lain terlepas hukum wajib tersebut. Macam itulah di sudut makna fardu kifayah. Okey, kita pergi pula kepada dalil naqli.
Okey, menguruskan jenazah. Kita tengok pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Law mitti qabli faqumtu alayki faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki." Riwayat Ibnu Majah. Okey, yang bermaksud sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku akan memandikanmu, mengafankanmu dan mengebumikanmu. Ini dari naqli daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok pada yang kedua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Riwayat At-Tirmizi. Pakailah pakaian berwarna putih, kerana pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah orang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Ini dari naqli berkenaan dengan pengurusan jenazah. Okey, kita terus kepada yang kedua, iaitu apakah tindakan seseorang ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Maknanya bila ada seseorang sedang nazak di hadapan kita, maka apa yang perlu kita buat? Ini kita nak cerita. Okey, ketika sedang nazak, berdasarkan sumber Al-Fiqh Al-Manhaj ada tiga. Ada tiga. Apabila kita nampak ada orang sedang nazak tu apa? Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, orang yang sedang menghadapi saat kematian. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, diajarkan kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. Maknanya, apabila ada orang yang sedang nazak, kita pergi dekat dia, dekat telinga dia, kita sebut la ilaha illallah. Kita bukan kata mengucap bukan kata tu. Kita kata dekat dia, sebut dekat dia la ilaha illallah, sebut. Sebab kalau kita kata mengucap Allahumma salli ala Muhammad. Orang sedang nazak ni, ada seorang orang sedang nazak, saat itu adalah saat yang paling sukar dalam hidupnya. Paling sukar dalam hidupnya. Jadi kalau kita pergi dekat telinga dia, kita suruh dia mengucap, kita suruh mengucap Allahumma salli ala Muhammad, orang yang sedang nazak ni tak boleh nak fikir dah, melainkan apa yang dengarinya sahaja. Jadi Nabi ajak apabila kita duduk dengan ataupun menghadapi berada bersama orang yang sedang nazak, kita dituntut untuk mengajarkan kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. Duduk dekat telinga dia, sebut pelan-pelan. Jangan kuat-kuat, tempit kuat-kuat tak boleh. Sebut dengan perlahan. Okey, pertama la ilaha illallah. Kemudian mengingatkan pesakit agar bersangka baik terhadap Allah. Bila ada yang sedang nazak, ajarkan dia kalimah la ilaha illallah, kemudian sebut insya-Allah di tempat, moga-moga kamu memperoleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulang, sebut bagi hati dia tenang, bagi hati dia tenteram. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dibacakan surah Yasin di sisinya. Bacakan surah Yasin di sisinya. Okey, ini antara perkara yang boleh kita lakukan apabila berada bersama di samping orang yang sedang nazak. Bersumber Al-Fiqh Al-Manhaj. Kemudian kita tengok yang ketiga, tindakan awal terhadap jenazah. Apabila ada mayat depan mata kita, orang yang telah mati, orang yang telah meninggal dunia depan mata kita, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, ada orang meninggal ni, ada meninggal, tutup kedua-dua belah mata, kedua-dua mata jenazah. Kerana apa? Kerana orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah meninggal sedang dalam keadaan sakaratul maut, berada dalam keadaan yang sangat sakit, sehingga kan mata terbeliak, tengok ke atas, mata terbuka. Dan saat nyawa ditarik oleh malaikat Israel, malakul maut, cabut nyawa, keluarnya roh daripada tubuh seseorang, maka mata akan terbuka. Jadi apa tindakan kita? Tutup mata dulu. Tutup mata jenazah tersebut. Yang kedua, mengikat dagu jenazah dengan kain agar mulutnya terbuka, tidak terbuka. Mulutnya tidak terbuka. Ada jenazah yang apabila dia meninggal, dia akan tarik badan gitu kan, maka mata dia akan
tengok ke atas, terbuka, mulutnya akan ternganga. Jadi kita buat apa? Tutup mata, ikat dagu ni dengan atas kepala ni supaya mulutnya tidak terbuka. Yang kedua. Yang ketiga, meletakkan jenazah di atas katil atau tempat yang lebih tinggi daripada lantai. Ada yang meninggal, kita angkat, letak atas tempat yang lebih tinggi, sama ada katil, kerusi, sofa, ataupun sebagainya. Jangan letak di bawah. Okey, kemudian yang kedua. Yang keempat, menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Hadapkan jenazah ke arah kiblat, alih jenazah arah kiblat. Kemudian lembutkan sendi-sendi tulang, kerana jenazah apabila sudah tiada nyawa lagi, badannya akan kaku, keras. Bila keras, sendi-sendi ini akan keras. Jadi tugas kita ialah melembutkan. Lembutkan ni bukan kita duk patah-patahkan, bukan. Lembut ni maknanya kita urut pelan-pelan. Urut pelan-pelan. Nah, kalau macam jari ni keras kan, urut gitu, macam tu. Allah sallallahu alaihi. Okey, yang keenam, meletakkan tangan jenazah di dadanya, seperti dalam keadaan qiyam. Nah, apabila dah lembut dah sendi, dah boleh kepok dah tangan kan, boleh kepok dah tangan, letakkan jenazah seperti mana duduk dalam keadaan qiyam ni lah, letak tangan atas dadanya. Yang keenam. Yang ketujuh, menggantikan pakaian yang dipakainya dengan kain yang boleh menutup seluruh tubuh. Maknanya kalau waktu tu dia pakai pakaian masa dia hidup, okey, gantikan pakaian tersebut dengan kain. Guna kain. Guna kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Jangan pakai kain yang tutup separuh je. Jangan ambil kain yang tak lengkap, nak tutup seluruh tubuh. Cari kain yang boleh tutup seluruh tubuhnya. Okey. Kemudian yang ke-8, meletakkan sesuatu yang sederhana berat di atas perutnya supaya tidak kembung. Ini antara tindakan awal terhadap jenazah, kerana apabila jenazah seseorang itu telah meninggal dunia, maka perutnya akan mulai kembung. Jadi kita kena buat apa? Kita kena letak sesuatu yang berat sikit, sederhana berat, jangan berat sangat. Sederhana berat supaya perut dia tak dimasuki angin, tak kembung. Okey, ini 8 tindakan awal terhadap jenazah. Seterusnya kita tengok prisma ilmu daripada Ummu Salamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Abu Salamah yang telah meninggal dunia. Matanya terbuka, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan mata Abu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha iza qubida tabi'ahu al-basar." Yang bermaksud, sesungguhnya apabila roh itu dicabut, mata akan memandangnya, mata akan tengok. Roh kita mula keluar daripada ibu jari kaki, bukan mula naik atas sampailah ke ubun-ubun, kemudian seluruh tubuh akan dicabut nyawanya. Maka akan ikut serta tengok roh tu semasa dicabut. Jadi mata akan terbuka. Okey, sebahagian daripada anggota keluarga menangis dan meratap. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusakum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Riwayat Muslim. Janganlah kamu berdoa dalam kalangan kamu selain yang baik-baik. Ini kerana para malaikat mengaminkan apa-apa yang kamu katakan. Maknanya, waktu dalam keadaan kesedihan, Nabi larang kita meratap. Nak sedih boleh tak? Boleh sedih, tak ada masalah. Tapi jangan meratap. Meratap tu apa? Jadi meraung, tepuk-tepuk badan. Lepas tu duk macam memberontak. Jadi Nabi larang. Nak sedih, memang itu fitrah lumrah manusia sedih. Boleh, jangan meratap. Itu apa yang Ustaz baca. Nak menangis sekadarnya, jangan sampai meratap. Takut bila meratap, mulut kita akan keluar benda yang tidak sepatutnya. Takut mulut paling takut kali ialah buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pesan, jangan kamu berdoa di kalangan kita ni selain benda yang baik-baik, sebab malaikat sedang mengaminkan apa yang kita kata. Kalau kita kata benda tak baik, maka malaikat mengaminkan perkara yang tak baik, dan kemungkinan akan dimakbulkan, maka berlakulah perkara yang tak baik. Jadi kita doa yang baik-baik, insya-Allah malaikat akan mengaminkan dan doa kita akan dimakbulkan. Okey, seterusnya kita tengok pada adab menziarahi jenazah. Okey, semua ada berapa? Semua ada
4. Kita tengok dulu yang pertama. Okey, bila kita menziarahi jenazah, kita digalakkan ataupun kita disuruh untuk mendoakan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk jenazah. Kita pergi tengok jenazah, maka kita jangan duk cerita tentang kehidupan dia yang lalu, jangan duk buka kisah-kisahnya yang mungkin membuka aib, tak boleh. Kita pergi doa untuk keampunannya, doa untuk rahmat Allah kepadanya, yang pertama. Yang kedua, ucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari daripada tarikh kematian. Ini diajarkan kepada kita. Apabila ada seseorang yang telah meninggal dunia, kita ziarah jenazah tersebut. Ada keluarga si mati, maka kita bertemu keluarga si mati, kita ucapkan takziah. Takziah ni kita ucapkan dengan mungkin kata apa? Moga kamu bersabar, insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk kamu sekeluarga. Kita ucapkan ucapan yang mengharmonikan keadaan. Itu maksud dia. Okey, dalam tempoh 3 hari saja. Maknanya kalau lebih daripada tu mungkin akan mengingatkan kembali kepada keluarga tersebut pada si mati. Jadi ucapkan takziah. Yang kedua, yang ketiga, membantu keluarga si mati seperti menyediakan makanan untuk mereka. Makanan sebab apa? Nabi suruh kita untuk menggembirakan orang yang sedih disebabkan kematian ahli keluarganya. Jadi kita disuruh untuk apabila ada keluarga si mati, maka kita lah yang menggembirakan mereka, membantu mereka dengan mungkin menyediakan makanan untuk mereka. Jangan suruh mereka pula sediakan makanan untuk kita. Kita pergi baca Yasin, kita pula duk tanya, takkan kuih pak segi tawak je. Duk tanya mereka pula. Kita sepatutnya buat masak makan, bawa pergi kat rumah mereka. Kita gembirakan hati mereka, bagi mereka tahu kata mereka ni masih lagi ada orang yang ambil berat akan mereka. Jangan duk kenang lagi kepada orang yang telah pergi. Apa yang boleh kita buat ialah doakan kepada orang yang telah pergi itu sahaja. Okey, yang ketiga. Yang keempat, tidak meratapi, yang tadi Ustaz kata tadi, tidak meratapi pemergian si mati dengan meraung, mengeluh dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ini kita takut. Bila meratapi pemergian si mati, meraung, mengeluh, menyalahkan takdir, ini akan menyebabkan akidah boleh jadi terjejas. Iman kita boleh jadi lemah, kita jadi tak kuat kan, semangat jadi jatuh. Kita pun tak mau nak meneruskan kehidupan, silap-silap apabila kita duk meratapi kesedihan yang amat sangat, jiwa kita waktu tu lemah, syaitan akan mudah membisikkan kejahatan kepada kita. Itu yang berlaku macam-macam tu, bunuh diri lah kan, tak mahu nak solat dah, menyalahkan takdir Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita kena buat. Okey, jadi adab menziarahi jenazah, berisma ilmu. Contoh ucapan takziah, tadi kita sebut tadi. Okey, bila bertemu dengan keluarga si mati, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga bersabar dengan ujian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan musibah yang berlaku dengan ganjaran yang lebih baik. Hafal yang ni. Antara perkataan yang paling simple, paling mudah dan paling sesuai untuk disebutkan kepada keluarga si mati, inilah antaranya. Okey, boleh dapat insya-Allah. Selesai unit 1. Selesai unit 1. Okey, boleh setakat tu. Pengurusan jenazah boleh dapat insya-Allah. Sekarang kita masuk unit 2. Boleh lagi? Mestilah boleh, baru je kan. Unit 2, kewajipan terhadap jenazah. Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita lakukan terhadap jenazah? Kita pergi dulu dengan yang pertama. Kita tengok secara sekali imbas, sekali harung, apa yang perlu kita buat terhadap jenazah sehinggalah saat dia sempurna sampailah ke pengkebumian. Mula dulu yang pertama, memandikan jenazah. Benda yang wajib buat, fardu kifayah kita sebut tadi ni, ialah memandikan jenazah. Ini step by step, tak boleh nak skip ataupun tak boleh nak lompat terus. Nombor 1, memandikan jenazah. Nombor 2, mengkafankan jenazah.
Nombor 2, mengkafankan jenazah. Yang ketiga, menyembahyangkan jenazah. Dan yang keempat, mengebumikan jenazah. Inilah 4 kewajipan terhadap jenazah yang perlu kita sebagai umat Islam lakukan terhadap saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Boleh kita mulakan dulu dengan yang pertama, memandikan jenazah. Mungkin ada di kalangan para pelajar yang pernah memandikan jenazah. Jenazah yang betul lah, bukan yang patung ataupun kita buat praktikal mandi jenazah tu dah yang betul lah, yang betul kan, mungkin menjadi EJK masjid dan sebagainya. Jadi ada orang yang dah mempunyai pengalaman memandikan jenazah. Jadi hari ini kita nak pergi satu persatu, mungkin lebih dalam sikit, insyaAllah sama-sama kita kongsi berkenaan kewajipan terhadap jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Kita masuk dulu dengan maksud dan tujuan. Apakah maksud memandikan jenazah? Meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Maknanya mandi bukan sekadar mandi kita nak mandi macam orang biasa ni, orang hidup ni, bukan macam tu. Dia lebih kepada meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Samalah seperti dengan mandi wajib, meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi bila jenazah, tubuh jenazah lah, kalau kita ke seluruh tubuh manusia. Okey, tujuannya membersihkan jenazah dan memuliakannya. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, ada satu golongan yang apabila meninggalnya golongan ini, maka kita tidak perlu untuk memandikannya, iaitu orang yang mati syahid berjuang fi sabilillah. Meninggal dunia dalam keadaan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, melawan golongan yang menindas agama Allah Subhanahu wa taala. Orang kata mati syahid lah, pendek kata mati syahid. Jadi Allah memuliakan golongan mati syahid ini dengan tidak perlu memandikan jenazah tersebut, kerana jenazah tersebut telah pun wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okey, jadi selain daripada tu perlu memandikan jenazah. Okey, kita tengok prisma ilmu, mana-mana bahagian badan yang terpisah semasa memandikan jenazah seperti rambut, gigi atau kulit hendaklah dikebumikan bersama-sama dengan jenazah. Maknanya contoh, jenazah tersebut di bahan buaya, contoh kaki terpisah dengan badan, tangan terpisah dengan badan, dan mungkin jumpa anggota badan tersebut, maka perlu dikebumikan sama-sama dengan jenazah. Okey, kita pergi dengan kaifiat memandikan jenazah. Kita mulakan dengan yang pertama, meletakkan jenazah. Tu saya buka dah bawah tu, agak-agak apa dia tu, boleh buat teka-teki kat ni. Nawaitul ghuslal wajibah lihazal mayyit lillahi ta'ala. Apa dia tu? Sekejap kita tengok. Kita tengok yang pertama, meletakkan jenazah di tempat yang agak tinggi untuk memudahkan air mengalir. Jangan letak atas lantai, nanti kita nak membasuh, menyuci dan sebagainya tak sampai pun tak sempurna. Letakkan tempat yang tinggi kan, senang kita nak membasuh bawah, atas dan sebagainya. Okey, yang pertama. Yang kedua, memastikan aurat jenazah ditutup mandi. Benda pertama tengok ialah aurat, bukan tengok aurat tu, ambil berat, tutup semua aurat jenazah, baru boleh mula proses memandikan jenazah. Pastikan dulu aurat jenazah ditutup. Yang ketiga, menekan perut jenazah untuk mengeluarkan najis dan kotoran. Mungkin para pelajar tidak boleh dapat nak bayangkan, mungkin boleh buat carian di YouTube, ataupun boleh bertanya ustaz-ustazah, ataupun boleh melakukan amali mandikan jenazah. Okey, apa yang boleh ustaz sebut ialah apabila jenazah berada di atas tempat untuk dimandikan, maka perlu untuk mengeluarkan kotoran di dalam badan jenazah tersebut. Antara yang boleh ustaz sebut ialah najis lah. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah tekan perut jenazah tu bagi keluar najis. Angkat sikit kaki, bagi terbuka, kemudian tekan pelan-pelan, jangan duk pipam lagu tu pula. Tekan pelan-pelan, kemudian untuk mengeluarkan najis, baki-baki najis yang ada dalam perut jenazah ataupun kotoran-kotoran lain.
Yang keempat, membersihkan seluruh tubuh jenazah daripada najis dan sebarang benda yang boleh menghalang air. Macam mandi wajib, tengok semua yang berkaitan dengan benda yang boleh menghalang air, minyak ke, dakwat ke contohnya kan, mungkin ada plaster ke, tak plaster kan, hot pelekat luka tu kan contoh kan, buang dulu, bersihkan dulu seluruh tubuh badan jenazah. Mungkin ada najis ke, dan sebagainya. Okey, pastikan yang itu dah clear, baru kita pergi ke step nombor 5, membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, telinga dan celah-celah kukunya. Ini tempat-tempat yang sukar untuk air sampai. Antaranya gigi, gosok gigi jenazah. Kemudian lubang hidung ni tempat-tempat yang sukar untuk bersihkan secara mandian tu kan. Cuci-cuci telinga, celah kuku ni kita boleh tolong potong kan, kita potong kuku, bersih semua clear. Kita pergi ke step nombor 6, jenazah diwudukkan dengan sempurna. Dah selesai semua. Untuk nombor 5 tu ada yang potong kuku jenazah, kalau panjang kan boleh nak potong sebab kita nak bersihkan celah-celah kuku tu. Okay, nombor 6, jenazah diwudukkan dengan sempurna seperti biasa. Yang wajibnya apa? Ada muka, kepala, tangan sampai siku, kaki kan, itu wajib. Nak ambil sekali dengan sunat, tak ada masalah. Nombor 6. Nombor 7, yang nombor 6 tadi tu, siapa yang ambil wuduk? Kita lah yang basuh tu. Seorang mulakan dengan basuh tangan dia, basuh tangan kanan dia, basuh tangan kiri dia. Kemudian buat hok mana yang boleh. Takkan nak suruh komok pula. Paling senang buat benda yang wajib. Basuh muka kan, ambil wuduk dengan muka, kemudian basuh kepala, tangan sampai siku, dan basuh kaki. Okey, itu dah selesai nombor 6. Terus kepada nombor 7. Ini orang yang nak mandikan jenazah. Bukan suruh jenazah tu yang niat. Dah saja gurau. Okey, orang yang nak mandikan tu lah, berniat ketika memandikannya. Okey, nawaitul ghuslal wajiba lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Orang yang nak mandikan. Okey, 3 orang di situ. Nak mandikan, semuanya niat. Okey, itu yang ke-7. Dah selesai niat, siram guna cebok, gayung. Okey, siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara dan sabun. Ayat kosong. Okey, ambil daun bidara dan sabun, campur dalam ayak tu, kemudian guna ayak tu boleh dalam besen ke ataupun dalam baldi ke, kemudian siram tubuh jenazah dengan air tersebut. Okey, yang ke-9, membilas seluruh tubuh badan jenazah dengan air mana? Air biasalah, air mutlak. Air mutlak, air kolah ke kan, air paip ke, boleh guna. Okey, yang ke-9. Yang ke-10, jenazah dimandikan dengan air yang dicampurkan dengan kapur barus. Ini last dah. Lastnya apa? Ialah mandikan jenazah dengan air yang dicampur kapur barus. Yang pertama tadi guna air yang ada daun bidara dengan sabun. Siram semua bagi kena, angkat mengiringkan jenazah, siram belakang, basuh semua. Kemudian dah habis, ambil air biasa pula, bilas sebab ada air daun bidara tadi, ada sabun semua, bilas, mandi macam biasa. Yang last sekali mandi penutup ataupun siraman terakhir ialah menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Last mandikan. Okey, selesai. Ini 10 kaifiat memandikan jenazah. Boleh, insya-Allah. Kemudian kita pergi kepada prisma ilmu daripada Ummu Atiyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami ketika kami sedang memandikan jenazah anak perempuan baginda. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya mandikanlah dia sebanyak 3 atau 5 kali atau lebih dengan campuran air daun bidara, dan jadikan mandi yang akhir itu dengan air yang bercampur sedikit kapur barus. Mulakan dengan bahagian kanannya dan tempat-tempat wuduk daripadanya. Maknanya, orang yang nak mandikan jenazah ini, mandikan jenazah sebanyak 3 kali
atau 5 kali atau lebih menggunakan air campuran daun bidara tadi dengan sabun tadi ni. Dan last kali dah habis dah semua, selesai, last kali tutup dengan mandian air yang bercampur dengan sedikit kapur barus. Boleh? Itu antara kaifiat memandikan jenazah. Okey, selesai mandikan jenazah, dah selesai semua, terus dengan mengafankan jenazah. Okey, kita pergi dulu dengan maksud tujuan. Maksudnya ialah menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Kafan ni maksudnya tutup seluruh tubuh jenazah sekurang-kurangnya selai kain. Okey, tujuan menutup aurat jenazah. Okey, prisma ilmu, kapas yang diletakkan pada jenazah ditaburkan dengan kapur barus dan diletakkan pada bahagian-bahagian jenazah yang berongga serta anggota-anggota sujudnya. Tali kafan yang membalut jenazah dibuka kembali ketika dalam kubur. Maknanya ini antara cara untuk mengkafankan jenazah. Kapas-kapas ni ada kapur barus, ada sikit ditaburkan kapur barus. Bahagian berongga ni apa dia? Hidung telinga. Hidung telinga dia letakkan kapas. Kemudian tali kafan yang membalut jenazah, apabila nak turunkan jenazah dalam kubur, maka buka tali tu yang ikat bahagian-bahagian nanti kita cerita. Okey, bila nak letak, buka tali tu. Jadi masa kita kafan tu jangan ikat kuat-kuat ataupun ikat mati. Macam tu. Nanti bila kita buat praktikal kita tahulah, insya-Allah. Okey, kaifiat mengkafankan jenazah iaitu kita buat pembahagian, ada dua bahagian ataupun dua cara lah, iaitu untuk lelaki dan perempuan. Okey, kita pergi dulu dengan jenazah lelaki. Boleh lagi laju sangat ke? Okey, insya-Allah. Kalau laju habaq, kita nak bak macam mana Allah SWT. Tak apa, pelan-pelan lah, insya-Allah. Okey, jenazah lelaki, okey, afdal dikafankan dengan 3 lapisan kain putih. Kain putih yang biasa saja, kain cotton tu kan, kain cotton. Ambil 3 lapis, letak atas katil ataupun letak atas tempat nak kafankan, di bawah lah, yang sesuai dan senangnya kan, di bawah, tinggi sikit daripada lantai. Okey, letak siap-siap 3 lai kain putih. Baru letak jenazah atasnya. Okey, kemudian setiap lapisan kain dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Ukur dulu sebelum kita nak potong kain tu. Kita ukur dulu panjang mana jenazah tersebut. Maka kita perlu lebihkan belah kaki, lebihkan belah kepala, dan belah kanan kiri ni boleh tutup dan menutup seluruh tubuh jenazah. Berapa lapis untuk lelaki? 3 lapis. Boleh tahu tu? Cantik. Boleh insya-Allah. Kemudian kita pergi pada jenazah perempuan. Jenazah perempuan ni lain daripada jenazah lelaki kerana afdal dikafankan dengan 5 lapisan kain putih. Lelaki 3 lapisan, yang perempuan 5 lapisan. Kan, tapi dia ada pembahagian dia. Okey, kita tengok bersama. Satu lapisan baju untuk menutup aurat bahagian tubuh jenazah. Maknanya satu lapisan bawah tubuh semua sekali. Okey, yang pertama. Yang kedua, satu lapisan tudung untuk menutup bahagian kepala jenazah, letak dekat bahagian kepala. Itu lapisan yang kedua. Okey. Lapisan ketiga untuk menutup bahagian antara pusat hingga lutut, bawah sikit. Dia ada satu bawah besar, lepas tu atas sikit untuk menutup kepala. Boleh buat tudung ataupun untuk tudung kepala. Kemudian bahagian bawah untuk tutup bahagian antara pusat hingga ke lutut. Okey, itu yang ketiga. Dan 2 lapisan untuk menutup seluruh tubuh. Bawah sekali tu ada 2 lapisan lagi untuk menutup seluruh tubuh. Macam yang tadi ni, yang lapisan pertama tadi tu untuk tutup aurat. Aurat ni maknanya bahagian ni lah, kecuali muka, tapak tangan kan, buat takat ni tutup sampai bawah. Dan 2 lapisan lagi tu untuk keseluruhannya, seluruh tubuh jenazah. Tak faham lagi? Kita tengok yang ni. Yang ni lah. Ni gambar lapisan kain putih untuk jenazah perempuan. Ada berapa semua? 5 lapisan. Okey, dapat jadi yang bawah 2 lapisan tu untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Boleh. Okey, seterusnya
tadi dah selesai 2 step. Nah, kita pergi ke step yang ketiga, iaitu menyembahyangkan jenazah. Ini step yang mana cara yang lebih ramai yang boleh kita turut serta, iaitu menyembahyangkan jenazah. Kita tengok maksud dan tujuan. Maksud dulu, solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiat tertentu. Ada cara dia solat jenazah. Bukan solat biasa, bukan seperti solat biasa, solat fardu, solat sunat, bukan. Solat jenazah dia ada kaifiat dia. Sekejap kita cerita. Tujuan, mendoakan jenazah akan mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, menyembahyangkan jenazah. Kita pergi kepada kaifiat kaifiat solat jenazah. Boleh laju sangat ke? InsyaAllah salli ala Muhammad. Mana yang asal macam tak apa nak faham ataupun tak apa nak jelas di mana-mana, boleh komen di bawah, dan insyaAllah kita boleh kongsi-kongsi lah bersama. Okey, kaifiat solat jenazah. Yang pertama, okey, sebelum tu solat jenazah tak perlu soft seperti solat fardu. Maknanya tak perlu untuk nak letakkan space untuk sujud, kerana solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada tahiyat awal, tak ada tahiyat akhir. Kan tetapi solat jenazah ni hanya takbir sahaja. Mesti mesti pernah solat jenazah kan. Jadi kita nak refresh balik. Tentang kaifiat solat jenazah. Okey, jadi solat jenazah perlu duduk rapat-rapat antara saf pertama, saf kedua, saf ketiga dan seterusnya. Okey, jadi ada syarat-syarat lain lah untuk solat jenazah. Namun begitu, kita tengok dulu kaifiat solat jenazah. Yang pertama, yang pertama ialah lafaz niat. Niat penting nombor 1. Sebelum kita nak angkat takbir, kita niat dulu. Niatnya macam mana? Salli ala hazal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayati imaman. Kalau kita imam lah. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam, kalau imam, ataupun menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Yang ni niat untuk solat jenazah lelaki. Untuk perempuan dan kanak-kanak sekejap kita cerita. Okey, ini untuk lelaki. Okey, usalli ala hazal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayati imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbir. Usalli. Kemudian niat selesai, Allahu Akbar. Terus baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hingga habis. Waladdallin. Amin. Okey, relax, tunggu tu imam. Tunggu tu imam dulu, jangan kita buat ikut suka kita pula. Tunggu tu imam. Okey, takbir yang kedua, Allahu Akbar. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ni baca macam tahiyat akhir. Okey. Habis takbir yang kedua, relax, tunggu tu imam. Takbir yang ketiga, jangan rukuk pula. Jangan rukuk pula. Ni Allah, habis selawat, Allahu Akbar. Jam. Sekejap pergi rukuk belakang kawan pula lagi. Tak. Takbir saja. Takbir yang ketiga, doa untuk jenazah. Ini doa ini adalah doa yang paling ringkas. Bolehkah doa ni saja? Boleh. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh dekat tu. Allahumma ghafir lahu warhamhu pun boleh, tak ada masalah. Jadi ini doa untuk jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, selesai. Tunggu imam. Kalau kita imam tak ada masalah. Okey, untuk ke takbir yang keempat. Okey, ingat yang pertama tadi apa? Takbir yang pertama Fatihah. Takbir yang kedua selawat. Takbir yang ketiga doa. Boleh. Dan takbir yang keempat iaitu salam. Habis salam, habis takbir, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti dalam solat. Belah kanan, belah kiri. Selesai. Namun begitu, ini benda kaifiat ni, kaifiat. Okey. Lagi kita akan selitkan dengan apa yang perlu kita buat dalam setiap perkara dalam kaifiat solat jenazah ini. Okey. Boleh setakat lah kita nampak takbir 4 kali,
Okey, yang pertama mula dengan niat. Takbir pertama 2, 3, 4. Takbir pertama tadi apa? Fatihah. Yang kedua selawat. Yang ketiga doa. 4 salam. Dapat? Cantik. Kita pergi kepada prisma ilmu. Inilah lafaz niat. Bagi jenazah lelaki, jenazah perempuan. Yang kita baca tadi ni adalah untuk jenazah lelaki. Namun begitu bagi jenazah perempuan, bacaan dia, niat dia macam ni. Usalli ala hazihil mayyitati. Mayyitah ni untuk jenazah perempuan. Macam lelaki tadi hazal mayyit kan, jenazah lelaki. Ini hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, jangan tukar pula. Hazihil mayyitati perempuan, hazal mayyit lelaki. Okey, untuk kanak-kanak lelaki pula, jenazah kanak-kanak lelaki, usalli ala hazal mayyiti tifli. Tifli ni kanak-kanak lelaki. Hazal mayyit macam yang lelaki tadi ni, tambah tifli, kanak-kanak lelaki. Faham tak ni? Usalli ala hazal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardal kifayati imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Manakala bagi jenazah kanak-kanak perempuan ialah usalli ala hazihil mayyitati tiflati. Ini perempuan. Ada ta marbutah tu. Mayyit, tiflah, tifli adalah jenazah kanak-kanak lelaki. Mayyitati tiflati adalah jenazah kanak-kanak perempuan. Dan selanjutnya arba'a takbiratin fardal kifayati imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala seperti biasa. Dapat dekat tu. Perbezaan ni berapa? Hazal mayyit lelaki, hazihil mayyitati perempuan, hazal mayyiti tifli kanak-kanak lelaki, hazihil mayyitati tiflati kanak-kanak perempuan. Dapat? InsyaAllah. Okey, teruskan. Laju sangat ke? Boleh. Doa untuk jenazah, ini doa yang boleh kita sambung pada takbir yang ketiga tadi ni. Kita digalakkan untuk melebihkan doa untuk jenazah. Kalau kita nak baca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu pun tak ada masalah dekat tu. Lebih molek ialah kita sambung. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu وَغَسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ wa min azabin nar. Ini antara doa yang boleh kita baca sebagai tambahan untuk jenazah. Kemudian kita tengok pada yang ni, yang seterusnya, iaitu sebelum salam takbir yang keberapa? Takbir yang keempat. Lepas angkat takbir Allahu akbar yang keempat ni, yang keempat, Allahu akbar, sebelum bagi salam baca doa dulu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sekali lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah kamu menghalang kami daripada mendapat pahalanya, dan janganlah kami difitnah selepas kematiannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Okey, seterusnya ini kedudukan. Kedudukan imam ketika solat jenazah. Kita tengok pada jenazah lelaki dulu. Jenazah lelaki, tok imamnya tu duduk bertentangan dengan kepala jenazah. Bertentangan kepala jenazah, kepalanya berada sebelah kiri. Jenazah di depan, kepala duduk belah kiri. Badan dia duduk belah kanan lah. Badan duduk belah kanan. Okey, boleh dekat tu. Okey, yang pertama. Yang kedua, jenazah perempuan. Okey, tu imam duduk betul-betul dengan pinggul jenazah. Tapi kepala perempuan ni duduk belah kanan. Kepala kanan, pinggul kaki. Macam tu. Boleh? Boleh, cantik. Kemudian jenazah kanak-kanak, jenazah lelaki dan perempuan. Okey, macam tu jugalah. Kedudukan dia lebih kurang, ataupun kalau jenazah lelaki itu tengah-tengah, perempuan pun tengah-tengah. Tapi untuk lelaki belah
belah kiri kepala belah kiri, perempuan belah kanan. Boleh? Nah, insya-Allah. Okey. Jadi ini kedudukan imam ketika solat jenazah. Okey, seterusnya kita tengok pada mengebumikan jenazah. Dah selesai solat jenazah, kita terus kepada mengebumikan jenazah. Maksudnya mengebumikan jenazah dalam tanah mengikut kaifiat tertentu. Mengebumikan dalam tanah mengikut cara-cara tertentu. Tujuan yang pertama, menghalang daripada timbulnya bau yang tidak menyenangkan, kerana tubuh badan manusia ini apabila telah meninggal dunia ataupun telah mati akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kerana badan manusia ni macam-macam makanan ada kan, manusia ni makan macam-macam. Jadi bila dah matinya seorang manusia itu, maka dalam lebih kurang 2 jam, 3 jam dan seterusnya akan mula dah berbau jenazah tersebut. Okey, yang kedua, agar tidak dapat digali oleh binatang buas. Sebab tu kena tanam dalam kubur yang ada ukuran dan ada spesifikasi yang tertentu. Okey. Kemudian kaifiat mengebumikan jenazah. Okey. Kaifiat mengebumikan jenazah iaitu kita pergi kepada yang pertama. Sunat mendahulukan kepala jenazah. Kepala jenazah ketika dihulurkan ke dalam kubur. Turun kepala dulu. Yang orang pegang kepala tu hulur dulu masuk dalam. Orang yang dalam kubur tu sambut dulu kepala. Macam tu, masuk kepala dulu dalam kubur. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sunat orang yang meletakkan jenazah ke dalam kubur membaca. Orang yang duk pegang jenazah ni nak memasukkan dalam kubur, sunat baca. Apa dia? Bismillahi wa ala sunnati rasulillahi. Bismillahi wa ala sunnati rasulillahi. Ini antara bacaan yang sunat dibaca oleh orang yang meletakkan jenazah dalam kubur. Kemudian wajib diletakkan jenazah di atas rusuk kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Maknanya kalau kiblat situ, muka menghadap kiblat, rusuk kanan sini. Rusuk kanan tangan kanan kita, kemudian diterbalikkan. Yang belah kiri ni duduk atas, yang belah kanan ni duduk di bawah. Macam tu. Menghadap arah kiblat. Kepala ada kiblat. Macam tu nah. Okey, seterusnya. Kubur yang wajib sekurang-kurangnya dapat menahan daripada keluar bau dan daripada dibongkar oleh binatang buas. Maknanya kubur yang sepatutnya disediakan ataupun dibuat digali lubang itu adalah yang wajib nah. Perlu lihat pada kebarangkalian bau tu keluar, ataupun kebarangkalian ada binatang buas, boleh nak korek ke tak. Itu yang pertama, yang wajib nah. Yang kedua itu sunat, malah lebih sempurna kubur yang luas lagi dan panjang dan dalam. Itu yang perlu dititik beratkan oleh pengendali jenazah. Okey, itu yang berkenaan dengan mengebumikan jenazah. Okey, seterusnya ni kita tengok pada kubur pula. Ada 2 jenis kubur. Yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama di sudut yang dinamakan lahat, liang lahat. Liang lahat, inilah cara yang orang kata yang selalulah diamalkan, iaitu menggunakan liang lahat. Liang lahat dibuat daripada dinding kubur sekiranya tanah keras. Maknanya kalau tanah tu keras, bolehlah buat liang lahat macam ni. Maknanya adanya papan dekat sebelah jenazah tu, diletakkan jenazah secara mengiring, kemudian diletakkan papan, kemudian barulah ditimbuskan dengan tanah macam tu. Itu dinamakan lahat. Kemudian ada satu lagi cara, iaitu dipanggil syaq. Liang kubur. Ni cara nama kubur tu, nama kubur tu, cara dibuat lubang tu. Okey, dinamakan syaq, iaitu liang kubur dibuat secara syaq. Okey, yang bermakna lubang di tengah-tengah bahagian kubur, macam gambar tu. Lubang di tengah-tengah kubur sekiranya tanah lembut dan berpasir. Kalau tanah lembut berpasir, dia takkan turun lah. Kalau tanah keras macam liang lahat tu, dia tak jatuh ke bawah dah sebab tanah keras. Tapi kalau tanah ni lembut, tanah lembut berpasir dan sebagainya, buat lubang di tengah-tengah. Kemudian letak papan dekat atas.
Itu cara kaifiat mengemumikan jenazah di sudut orang kata spesifikasi kubur itulah, mengikut kesesuaian tanah, keadaan tanah dan sebagainya. Okey, jadi inilah yang perlu kita tahu, lahad dan syaq. Okey, boleh setakat tu. Boleh setakat tu. Dekat-dekat dengan sejam dah kita berada di alam maya ini. Faham? Okey. Boleh? Kita teruskan dengan yang terakhir, iaitu wallahu alam. Selesai pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan pelajaran 16, pengurusan jenazah tingkatan 3. Jadi Ustaz doakan kita sama-sama dapat mengambil manfaat, iktibar dan pelajaran daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Lebih daripada itu, kita amalkan dalam kehidupan kita. Jika diberikan amanah, diberikan tanggungjawab untuk menguruskan jenazah. Banyak lagi yang perlu kita pelajari berkenaan dengan pengurusan jenazah ini. Namun begitu, sekadar orang kata apa, secara asasnya inilah perkara yang perlu kita tahu berkenaan dengan pengurusan jenazah. Jadi Ustaz, sekadar itu saja pertemuan kita pada kali ini. Kita temu lagi dalam lain rancangan, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada para penonton sekalian, abang-abang, kakak tingkatan 3, ustaz-ustazah kita mungkin bersama juga kita, ayah-ayah, ibu-ibu, dan semua yang hadir secara maya sama Ustaz pada kali ini. Yang baik itu datang pada Allah, dan yang kurang itu datang pada kelemahan diri Ustaz sini, walaupun pada hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.